5 bentuk kerajaan yang boleh berlaku sekiranya parti politik terus berbalah. Nombor 5. Kerajaan majoriti. Dalam situasi kerajaan majoriti, banyak proses penggubalan dasar mudah berlaku kerana sesebuah kerajaan majoriti sudah pastilah akan disokong dalam parlimen dengan jumlah yang lebih besar. Ianya membolehkan sesuatu dasar diperkenalkan tanpa halangan kecuali perkara yang berkait dengan perlembagaan negara. Dalam konteks negara kita, kerusi majoriti yang perlu dimenangi adalah 112 kerusi parlimen. Kerajaan bermajoriti mutlak turut sama dikenali di luar sebagai kerajaan supermajoriti atau majoriti supra. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang terbentuk selepas parti yang menang memenangi tahap tertentu kerusi parlimen yang dipertandingkan. Di Malaysia, kita mengamalkan tahap 2/3 kerusi atau 147 kerusi daripada 222 kerusi yang ada. Bukan semua sistem mengamalkan 2/3 ini. Ada juga sistem demokrasi yang mengamalkan tahap 3/5 atau 60% yang lebih senang dicapai, dan ada juga yang menggunakan peratusan 55% bagi sesebuah parti atau gabungan dianggap layak diiktiraf majoriti mutlak. Untuk kerajaan majoriti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang ada pada kerajaan majoriti adalah mudah membuat sesuatu keputusan dan proses penggubalan dasar berlaku lebih pantas. Manakala kekurangan yang ada pada kerajaan majoriti pula adalah dasar jadi terlalu mudah untuk diluluskan. Nombor 4. Kerajaan minoriti. Bagi kerajaan minoriti, ianya jauh berbeza dengan kerajaan majoriti. Kerajaan minoriti pula adalah kerajaan yang dibentuk oleh parti atau gabungan yang memenangi jumlah kerusi terbanyak tanpa melepasi had majoriti yang ditetapkan, iaitu sekurang-kurangnya lebih 1 daripada separuh jumlah kerusi. Di negara-negara yang mempunyai 3 atau lebih gabungan bertanding pilihan raya, situasi pembentukan kerajaan minoriti merupakan sesuatu yang biasa berlaku. Ianya berlaku khasnya di negara-negara Skandinavia, Spanyol, Romania, Ireland dan beberapa negara lain lagi. Setakat ini, kita belum pernah ditadbir oleh kerajaan minoriti. Situasi kerajaan minoriti mampu mewujudkan pelbagai kondisi unik. Sebagai contoh, di New Zealand, Perdana Menteri mereka dipilih daripada parti yang bukan pemegang kerusi terbanyak hasil persetujuan kesemua parti bertanding. Apabila sesebuah kerajaan minoriti terbentuk, kestabilan kerajaan banyak bergantung kepada kerjasama atau persefahaman yang dimeterai. Ianya bergantung sama ada secara rasmi atau tidak rasmi. Untuk kerajaan minoriti pun ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang ada pada kerajaan minoriti adalah perkongsian kuasa berlaku dengan lebih seimbang. Manakala kekurangan yang ada pada kerajaan minoriti pula adalah kurang stabil dan proses bagi mencapai sesuatu persetujuan itu akan mengambil masa lebih lama. Nombor 3. Kerajaan gabungan atau campuran. Berbeza dengan kerajaan minoriti, kerajaan gabungan pula adalah kerajaan yang terbentuk hasil daripada 2 atau lebih pihak yang bertanding dalam pilihan raya. Mereka mempunyai jumlah kerusi majoriti yang mencukupi selepas pilihan raya selesai. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses mencapai kata sepakat bagi pembentukan kerajaan gabungan biasanya akan membincangkan terlebih dahulu satu dasar perkongsian bersama sebagai tunjang kerjasama sebelum mencapai kata putus yang mewujudkan kerajaan gabungan. Sekiranya itu gagal dicapai, pihak yang mempunyai jumlah kerusi terbanyak boleh juga menawarkan kerjasama sokongan di mana kerajaan gabungan terbentuk secara tidak rasmi. Tetapi ada juga pihak yang menyatakan sokongan kepada pemegang kerusi terbanyak bagi membentuk kerajaan tanpa mewujudkan satu dasar perkongsian yang sama. Dalam situasi ini, pihak yang akan bertindak memperkenalkan atau menggubal dasar adalah pemegang kerusi terbanyak. Nombor 2. Kerajaan perpaduan atau permuafakatan. Kerajaan perpaduan pula merupakan konsep bentuk kerajaan yang boleh merentasi sempadan parti politik. Situasi ini kebiasaannya hanya akan diaplikasikan apabila tiada persetujuan dapat dicapai dalam menuju ke arah pembentukan kerajaan minoriti atau kerajaan gabungan dengan efektif. Idea di sebalik kerajaan perpaduan sebenarnya amat sukar untuk dilaksanakan kerana memerlukan kerjasama dan persetujuan semua pihak.
Apatah lagi apabila wujud pihak yang memegang kerusi terbanyak yang sudah pastilah lebih gemar dengan pembentukan kerajaan minoriti atau campuran berlaku. Apa yang boleh berlaku adalah pembentukan kerajaan dilakukan merentasi politik dengan semua pihak yang bertanding diberikan kuasa untuk mempunyai wakil dalam kerajaan. Jumlah wakil setiap parti yang akan dilantik menjadi ahli kabinet ditentukan kepada peratusan kerusi yang dipegang oleh pihak-pihak yang ada. Walau yang demikian, kerajaan juga boleh dibentuk tanpa mengira peratusan kerusi, iaitu hanya berdasarkan persetujuan bersama. Dalam situasi ini, tidak ada lagi blok kerajaan dan blok pembangkang. Sebaliknya, semua pihak akan bersatu dalam penggal perjanjian mereka, membangunkan dasar yang dirasakan baik untuk sesebuah negara. Untuk kerajaan perpaduan pun ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang ada pada kerajaan perpaduan adalah pembahagian kuasa yang lebih seimbang. Tiada pihak mempunyai suara mutlak dan semua pihak meletakkan kepentingan negara sebagai fokus utama. Manakala kekurangan yang ada pada kerajaan perpaduan pula adalah agak idealistik dan memerlukan pengorbanan pemegang kerusi tertinggi mengurangkan kuasa. Nombor 1. Kerajaan berasingan. Situasi kerajaan berasingan kebiasaannya boleh timbul dalam negara republik yang mengamalkan sistem presiden dalam pilihan raya mereka. Bagaimana situasi ini boleh berlaku? Ianya boleh berlaku apabila dua buah parti berbeza menguasai dua badan penting dalam kerajaan, iaitu badan eksekutif dan badan legislatif. Kerajaan Amerika Syarikat merupakan contoh termudah bagaimana kerajaan berasingan boleh berlaku apabila Parti Demokratik berjaya menguasai Kongres Amerika Syarikat, tetapi Parti Republikan menguasai cabang eksekutif, seterusnya melantik Presiden Amerika Syarikat daripada parti mereka. Ada juga negara seperti Perancis di mana mereka mempunyai sistem separa presiden di mana wujud dua jawatan, iaitu Presiden dan juga Perdana Menteri. Dua jawatan ini kedua-duanya dipilih rakyat Perancis dalam pilihan raya yang berbeza. Dalam situasi di mana presiden yang masih berkhidmat datang dari parti A, tetapi kerajaan pula ditubuhkan oleh parti B selepas pilihan raya, presiden perlu memainkan peranan memilih seorang calon Perdana Menteri yang dirasakan mampu memuaskan hati partinya dan juga parti lawan. Ini akan mewujudkan situasi yang digelarkan sebagai kerajaan kohabitasi di Perancis. Dalam sistem parlimen yang digunapakai di Malaysia, situasi seperti ini boleh juga timbul seandainya timing cantik. Sebagai contoh, selepas pilihan raya umum ke-14 yang lalu, Dewan Rakyat kita dikuasai oleh ahli parlimen Pakatan Harapan secara majoriti, dan sebaliknya, Dewan Negara pada ketika itu masih dikuasai ahli Dewan Lantikan Kerajaan sebelum itu. Walau yang demikian, negara kita tidaklah berdepan masalah besar walaupun berada dalam situasi ini. Kenapa situasi ini boleh menjadi rumit? Ini kerana kuasa Dewan Negara sebenarnya agak besar dalam sistem pemerintahan di Malaysia.